Sila. Terima kasih. Yang Ketua, saya rujuk kepada maksud bekalan 3 Jabatan Audit Negara B0100 pengurusan korporat. Yang Mohd Perdana Menteri, Menteri Kewangan, selain daripada mencela prestasi Pakatan Rakyat negeri Pakatan Rakyat, Kelantan, Kedah, Selangor dan Pulau Pinang, mengulangi semalam bahawa negara boleh hancur sekiranya Pakatan mengambil alih pentadbiran negara, ekonomi boleh lumpuh, saham boleh jatuh. Saya nak rujuk laporan Ketua Audit Negara yang sepastinya belum dibaca oleh Menteri Kewangan. Kalau dia baca, dia tidak akan jadi celupar macam itu. Pertamanya, Pulau Pinang mencatat prestasi terbaik dalam negara dengan hasil meningkat 47%. Sabah yang kaya dengan sumber asli mencatat prestasi yang amat membimbangkan. Penurunan mendadak surplus negeri. Minta maaf ya Mohd. Saya hadir juga parlimen-parlimen lain ya Mohd. Saya dengar juga buat bising, tapi tak payahlah suara yang begitu tinggi sampai speaker pun terperenjat ya Mohd. Gunakan budi bicara, kebaikan, sopan santun kita Mohd. Biarlah dengar daripada Yang Berhormat Pematang Pauh cakap dulu. Ya, silakan Mohd. Terima kasih, Ketua. Jadi saya rujuk kepada Sabah yang disebut dalam laporan Ketua Audit Negara. Penurunan mendadak surplus negeri dari 730 juta 2010 kepada 4 juta 2011. Walaupun perbelanjaan negeri meningkat. Jadi baki wang tunai kerajaan negeri Sabah pada 31 Disember 61 juta. Kelantan yang dianggap relatif lebih miskin, tidak ada sumber balak dan tidak diberikan royalti, mencatat jumlah yang lebih baki wang tunai kerajaan negeri Kelantan lebih tinggi dari Sabah, iaitu 123 juta. Kedah 193 juta dan Selangor 390 juta. Kesemua empat negeri di bawah Pentadbiran Pakatan Rakyat mencatatkan hasil revenue yang terus meningkat berbanding dengan tahun sebelumnya. Selangor dan Kedah meningkat 4%, Kelantan 13%, Pulau Pinang 47%. 9 buah negeri di bawah pentadbiran BN, 6 negeri meningkat hasil, 3 negeri mencatat hasil merosot, Perlis 16% susut, Johor 18% susut, dan Melaka rekod kemerosotan yang paling tinggi dalam negara 24%. Ya, Dalam laporan, minta tolong ya Mohd, saya dah bagi tahu sekali, saya bukan bagi tahu dengan Barisan Nasional ya Mohd, saya bagi tahu semua. Tak payahlah sokong-sokonglah, tak payah macam tu. Saya nak dengar juga Pematang Pauh punya ucapan. Terima kasih. Jadi ini sebagai gambaran tentang apa yang berlaku, yang bercanggah dengan dakwaan dan tohmahan Menteri Kewangan yang nampak begitu desperate semalam dalam Convention MCA. Hutang kerajaan persekutuan meningkat 71% dalam tempoh 4 tahun kepada 456 bilion pada akhir 2011 daripada 266 bilion pada tahun 2007. Angka-angka ini diperolehi dalam laporan Ketua Audit Negara. Jadi untuk diketepikan begitu saja adalah tidak munasabah, kerana ada kaitan dengan beban rakyat. Hutang isi rumah pada akhir 2010 berada di tahap 581 bilion ringgit atau 76% daripada KDNK. Dan keadaan paling tinggi masih lagi di zaman Yang Mohd Pekan sebagai Menteri Kewangan. Rakan-rakan saya percaya akan berikan angka yang lebih, tetapi saya rumuskan setakat itu saja, menunjukkan angka-angka yang diberikan oleh Ketua Audit Negara
tetapi tidak sentuh umpamanya satu masalah yang besar yang kita bangkitkan berulang kali di sini, iaitu laporan Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows from Developing Countries over the decade ending 2009 dengan izin. Iaitu angka 338 bilion dolar Amerika yang masih belum dijawab dengan memuaskan oleh kerajaan, seolah-olah ada satu muslihat melindungi penjenayah yang mencuri dan merompak dari negara ini. Kita juga diberikan dalam senarai oleh Ketua Audit Negara hasil perbelanjaan, defisit, akaun hasil disatukan mengikut negeri. Dan wang tunai saya dah bacakan tadi. Hasil juga disebut ada perubahan yang membanggakan dari sudut prestasi negeri-negeri. Kalau dikatakan di kalangan Selangor, Pulau Pinang, Kelantan dan Kedah, lebih baik dan memuaskan. Tetapi untuk negeri Sabah, prestasinya menurun. Saya percaya prestasi BN pun akan menurun parah dalam pilihan raya berdasarkan laporan Ketua Audit Negara. Ya, Berhormat, penjelasan Berhormat. Ya, Berhormat. Saya nak sentuh. Terima kasih. Tuan Yang Bertua, saya nak tanya pandangan Ketua Mahkamah. Ada satu lagi perkara yang sangat mengejutkan dalam buku laporan ni, Yang Berhormat Ketua Mahkamah, iaitu Ketua Audit Negara menyebut bahawa daripada 301 jabatan dan kementerian yang diaudit, mendapati 70% daripada departmen ini ataupun kementerian ini masih melakukan kesilapan dan tidak mengikut prosedur kewangan. Dan perkara ini dilaporkan dalam muka surat 100. Saya rasa dah tentu Menteri Kewangan pun tak baca laporan ini. Kalau baca sudah tentu, saya rasa beliau mungkin terkejut besar kalau membaca laporan ini yang dikatakan dalam pengauditan secara mengejut yang dibuat kepada 301 kementerian dan jabatan. Hasilnya begitu teruk sekali, Yang Berhormat. Saya nak tanya, apakah implikasi daripada penemuan ini kepada peraturan ataupun cara kita menguruskan kewangan melalui kementerian atau jabatan-jabatan di seluruh negara, Yang Berhormat? Terima kasih. Terima kasih, kalau kita teliti laporan Ketua Audit Negara tahun demi tahun, ada beberapa teguran. Kalau ikut pengalaman kami, harus diambil berat dan ada tumpuasan memantau. Tapi nampaknya seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat, keadaan ini lebih parah dari tahun ke tahun. Yang hanya disebut hanyalah tentang secara umum menyerang negeri-negeri Pakatan Rakyat sebagai orang-orang yang tidak mampu mengurus ekonomi dengan baik. Ada yang aneh di kalangan rakyat, iaitu Selangor yang mencatat lebihan atau surplus 2.2 bilion ringgit itu memang tidak pandai diurus oleh Menteri Besar. Ketua Menteri Pulau Pinang gagal sebab lebihannya hanya 2 bilion ringgit. Menteri Kewangan sekarang paling berjaya dalam sejarah kerana utang 500 bilion ringgit. Defisit. Jadi ini yang janggalnya, Tuan Ketua, kerana angka dan data yang disebut tentang surplus itu bukan perkembangan yang memang ada dalam pentadbiran dahulu. Perubahan ini hanya berlaku setelah 4 tahun di bawah pentadbiran Pakatan Rakyat. Dan sebab itu saya ingin menegur tegas kesilapan besar Menteri Kewangan bila dia menyerang Pakatan Rakyat tanpa merujuk laporan Ketua Audit Negara, malah laporan Kementerian Kewangan itu sendiri. Dan yang paling kuat tentulah dari prestasi yang saya bacakan tadi, termasuk surplus atau lebihan oleh negeri ini. Siapa boleh nafikan prestasi satu negeri yang boleh mencatat lebihan 2 bilion ringgit dalam masa yang sama menjunamnya, membengkaknya defisit di bawah pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional, terutama Menteri Kewangan yang ada sekarang. Saya ingin sekarang merujuk kepada prestasi dan maksud bekalan 4 SPR
B0100 urusan pilihan raya. Kita diminta meluluskan peruntukan 400 juta ringgit untuk PRU 13 yang akan diadakan pada bila-bila masa dari sekarang. Untuk PRU 12, 203 juta diperuntukkan. Maknanya 2 kali ganda. Pecahan data mengikut negeri yang disampaikan kepada ahli-ahli parlimen, kepada PSC, menunjukkan ya, daftar yang diberikan itu tidak lengkap. Umpamanya, daftar PSC pengundi bagi negeri Sarawak hanya 14,928 orang. Tapi statistik yang sebenar ialah 102,424 orang. Jadi kalau begini keadaannya, data yang diberikan kepada ahli parlimen juga masih lemah. Saya harap dapat diperbaiki, tapi belum ada petanda contoh yang jelas yang menunjukkan daftar pemilih bagi negeri Sarawak itu telah diperbaiki. Yang lebih parah lagi, Tuan Ketua, ialah audit terhadap kelayakan pemilih. Saya dari sini, dari segi kajian komputer, membuktikan 282,086 nama pemilih yang tarikh pemohonannya itu janggal. Apa maksud saya? Tiada tarikh pemohon 4,700. Tidak mengejutkan sangat. Kelulusan kepada 367 orang kepada pengundi sebelum tarikh lahir. Saya akan beri contohnya, umpamanya nombor kad pengenalan 7908 dari Parit Bunta, tarikh lahir 23 Ogos 79, tarikh pohon 15 Januari 1950. Ini rekod, ini hantu puaka betul ni. 282 orang diluluskan pada hari lahir. Nur Khalida dari Serdang, lahir 26 Oktober 82, dan pemohonan pun hari yang sama. Dan lahir terus jadi dapat mengundi. Ini hebat. Sebelum umur persekolahan, maknanya sebelum umur 6 tahun, ini diberi kad mengundi. Muhammad Nagib dari Temerloh. Dari Temerloh, lahir 18 Ogos 79, umur dia 11 tahun, diluluskan hak mengundi pada 16 Mei 91. Muhammad Temerloh boleh cek. Umur persekolahan menengah 1,049 orang. Contoh, Rusiati Kinabatangan, lahir 19 Februari 78, pemohonan menjadi pengundi 27 November 92. Umur antara 17 hingga 20, 12,000 orang. Contoh, di Bayan Baru, lahir 28 Januari 86, pemohonan 14 Januari 2006. Dan begitulah sampai 20 setengah tahun, 20 setengah sampai 21 tahun, 186,000. Jadi jumlah kejanggalan tarikh berdasarkan angka-angka yang diberikan, yang Muhammad Sri Gading, 282,086 yang harus dibetulkan. Dan saya telah sediakan angka bukti ini dan akan edarkan untuk perhatian SPR supaya penipuan ataupun hal-hal yang sedemikian itu tidak boleh diteruskan. Boleh minta salinan kan minta Muhammad? sikit penjelasan Pematang Pau. Yang berhormat Pematang Pau. Dari mana rujukan tu dapat? Dan Terima kasih. Rujukan ini yang Muhammad Sigadi yang sahih. Tak saya. Ini adalah rujukan daripada senarai komputer yang diserahkan oleh SPR kepada anggota PSC tempoh hari. Jadi kita buat analisa dan ini berdasarkan angka dan kita rujuk terus kepada senarai yang diberikan oleh SPR. Jadi SPR patut perbaikilah, dengan cakap banyak betulkan dulu. Yang kedua, isu yang besar juga ialah
audit terhadap nombor rumah dan alamat pemilih. Ini juga serius. Sama ada keperluan dalam senarai SPR ialah nama, nombor rumah dan alamat pemilih. Tapi menurut SPR, pendaftaran sebelum 16 Julai 2002, alamat penuh tidak dicatat. SPR punya jawab. Dia kata senarai lama, jadi kita pindahkan. Tapi itu 2002. Sekarang 2012. Apabila SPR menjalankan rombakan dan penggabungan lokaliti secara besar-besaran, keadaan lebih parah dari dulu. Contoh, nombor rumah yang ada 7.9 juta. Alamat penuh yang lengkap, yang memuaskan 4.7 juta pemilih. Tetapi yang tiada alamat penuh 3.2 juta. Ya. Sama ada alamat hilang, lokaliti dirombak atau digabung. Yang tiada pecahan data audit nombor rumah dan alamat penuh 3.6 juta. Yang perlu dikemas kini rekod 1.6 juta. Yang sukar dijejak, yang perlu dikemas kini 2 juta. Pilihan raya mungkin bulan depan, mungkin Januari. Keadaan masih seperti ini. Dan saya bimbang kalau nanti perjalanan pilihan raya ini penuh dengan cara penipuan kerana rekod-rekod ini tidak ada jelas sampai sekarang. Contoh yang paling terkenal tentulah contoh Tan Sri Khalid Ibrahim. Ya. Dia ada dah. Nombor 17, Jalan 16/2, Seksyen 16. Kemudian SPR pindah alamat dia menjadi Rumah Kaki Tangan Universiti, kawasan universiti. Entah berapa ratus rumah di situ, dia pakai kompleks begitu. Tapi dibetulkan setelah Tan Sri Khalid protes. Maka dibetulkan. Tapi bagaimana tentang kes-kes puluhan ribu lain, dan saya senaraikan ikut kawasan parlimen satu persatu. Dan yang menariknya ialah paling parah yang sengaja dibuat operasi begitu di Selangor, yang melibatkan ratusan ribu alamat. Ya. Contoh Nawi Daud, alamat tidak ada. Dulu ada juga alamat masa 2008 disebut Jalan 5/5B Seksyen 16. Lebih jelas, jalan ada walaupun nombor rumah tidak ada. Sekarang diubah oleh SPR. Diletak Seksyen 6 Shah Alam. Puluh ribu rumah ada di Seksyen 6 Shah Alam. Apa tujuan di kononnya ke atas nama kemas kini, tapi dia rombak dengan begitu mengelirukan. Dan saya ada puluhan contoh, saya tidak akan baca semuanya. Tapi memadai, saya bagi satu lagi contoh. Ini juga di Shah Alam. Kerana paling ketara ialah di Selangor. Alamat dia Ardai, tak perkenalan, Parlimen Shah Alam, Dun Batu Tiga, Daerah Mengundi Rimba Jaya. Lokaliti Jalan Lengkuas, Jalan Rimba Jaya, Muhibah, Karupaya. Jadi lokaliti dia ada 4 jalan. Ya, ini saya beri contoh yang betul. Bukan maksudnya satu contoh janggal. Ini yang kita sebut ini puluh ribu. Saya akan sertakan senarai yang lengkap yang menunjukkan rombakan dan penggabungan lokaliti yang menimbulkan kekeliruan. Setelah 2002 ada MyCard. Ya. Tetapi kalau kita lihat umpamanya DPI Induk 2007, 94,000 lokaliti. DPI semasa memang diturunkan menjadi 79,000. Apa maksud lokaliti, perubahan lokaliti? Ialah maknanya digabungkan daripada satu tempat menjadi lebih luas. Dan penggabungan ini mempersulitkan kita menyemak dia dari mana pengundi. Puchong umpamanya. Jumlah pemilih ada 596. Dia campur apartmen Seri Pinang, Permatasari, Seri Jati, Seri Kamelia, Kasa Puteri, Seri Dahlia, Semarak, satu lokaliti tanpa alamat. Jadi kalau nak cari Minah bin Janggal, nak kena cari daripada 6 flat yang berkenaan. Pandan
Jalan Pandan, Pandan Jaya. Berapa jumlah pengundi? 2,554. Tanpa alamat jelas. Ada juga yang umpamanya 2,371 undi di Shah Alam, pengundi di Shah Alam, yang namanya Section 11. Ahmad bin Saleh, Section 11. Suilin, Section 11. Jadi tentunya bukan maksud untuk membolehkan kita menyemak. Dan saya juga senaraikan di sini yang detail tentang kawasan-kawasan parlimen yang terlibat. Kalau Langkawi hanya 1, Jerlun 3. Tapi kalau Jeli 2. Perbezaan. Yang maknanya insignificant, tidak biasa, orang tidak perlu persoal ya. 30, 11, 20, Kuantan lain-lain. Tapi kalau di Selangor dari 2, 3, 8 ni semua, di Selangor Ampang 488. Serdang 1073. Hulu Langat 1073. Seredang 1661. Kelana Jaya 1188. Shah Alam 1305. Apa kebijaksanaan dan kewarasan tindakan ini saya tidak faham. Dia mempersulitkan kawasan lokaliti sehingga mustahil kita boleh mencari jumlah nama pengundi. Kalau inilah kerja SPR menjelang pilihan raya ini, saya suka untuk meyakini ketelusan dan keupayaan SPR menjalankan pilihan raya yang bebas. Kita ada maikat, mustahil alasan SPR mengatakan tidak mampu kita berikan alamat. Tetapi keadaan ini dari angka yang terakhir yang kita peroleh dari senarai yang dikemukakan oleh SPR kepada anggota APSC. Walaupun diberi jaminan oleh jawatankuasa, diwar-warkan oleh kerajaan bahawa tindakan diambil, inilah bukti tindakan yang diambil setakat ini, dan saya pun perhatian dengan yang betul. Terima kasih.